Apa hukum membersihkan kepuk kubur ibu bapa kita untuk bagi nampak kemas sahaja, bukan untuk menghias sangat? Boleh, tak ada masalah apa. Nabi suka kepada kemah, maka bersih, maka kita bersih benda-benda tu tak apa. Cuma kita sebut dah dulu dah. Kalau ada rupuk, kalau ada tumbuhan tumbuh di atas kubur, moleknya dan haram bagi orang cabut. Kerana rupuk itu berzikir. Apabila berzikir, manfaat kepada kubur si mati. Sekalipun rupuk kecil, rupuk hidup lah. Mana kalau sapah kau rupuk hok mampu, hok tu boleh cabut, tak ada masalah apa. Maka bersihlah kubur orang tua kita, boleh pahala. Apa itu tenang zahir dan batin dan amalan dia? Tenang zahir dan batin, zahir kita tak ada masalah, nampak tenang. Batin kita juga tenang. Nak boleh tenang zahir, ya kena tenang batin dulu. Nak tenang batin, kena duduk dengan Tuhan. Sehari-hari kena duduk dengan Tuhan. Lepas tu tak buat kerja duduk dengan Tuhan. Tak. Bukan duduk dengan Tuhan ni senyap. Bukan. Buat kerja supaya tolong, tapi hati duduk dengan Tuhan. Dap. Orang kalau duduk dengan Tuhan, buat kerja jadi molek. Kita kalau nego, buat kerja jadi juru. Buat kerja jadi bersih, layan orang dengan molek. Hak tu ada hati dengan Tuhan. Bukan ada hati Tuhan, hati kita duduk dengan Tuhan jadi malah buat kerja. Nak makan nasi ke apa? Nasi tak ada. Ni, berapa? 5 ya. Tu bukan duduk dengan Tuhan, tu duduk dengan syaitan aku tu. Nak jual sangat. Kalau hati duduk dengan Tuhan, nak gapo dia tu. Hati duduk. Hamba buat ni kerana-Mu ya Allah, Mu nilai belaka perbuatan hamba. Kalau aku buat kerana-Mu, aku buat comel selalu. Bukuh nasi comel, layan orang comel. Kita buat kerja jadi amanah, buat kerja tak lipat, tak gapo dia. Tu hati duduk dengan Tuhan. Bukan hati duduk dengan Tuhan tak buat gapo dia, duduk senyap, duduk pergi sebeh. Bukan. Hati duduk dengan Tuhan tak menghalang kita daripada buat kerja. Nabi Muhammad buat kerja macam-macam. Hati dia duduk dengan Tuhan. Latih ke hati lagu tu. Belajar zikir Allahu. Allah seduk, hu lepas. Allahu. Allah seduk. Seduk Allah, pak terbit nafas hu. Allahu. Allah. Berlatih ingat Tuhan. Apabila lekat nama Allah Ta'ala, buatlah, duduklah amal reka. Kau buat kerja gapo jadi molek juruh dako. Tenang zahir dan batin. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat zikir Allah itu menenangkan hati. Zikir Allahu. Hamba ijazah zikir Allahu tu sebagaimana hamba terima daripada guru hamba. Zikir ni banyak. Sebut nama Tuhan boleh pahala. Ya, boleh pahala. Sebut nama Nabi boleh pahala. Tuan guru, adakah menghina ulama menyebabkan turun bala Allah? Apa kesan pada individu kalau menghina ulama? Doa ke saya mudah faham ilmu, terima kasih. Menghina ulama, menghina orang Islam, tu semua berdosa berlaku. Apa hak kita nak menghina sesuatu makhluk itu? Kita hina babi pun berdosa. Bahasa muka babi lagu ni, kita kata lagu tu. Maka bukan ajaran Nabi Muhammad. Hina makhluk Tuhan ni bukan kata ulama, orang biasa pun bukan kata orang. Makhluk Tuhan lain kita hina pun berdosa. Ulama berat lagi. Kita hina babi pun berdosa. Babi muka lagu ni. Kita boleh buat babi. Yang kecil besar telajuk ni. Serah mulia daripada babi. Kalau masuk neraka, babi mulia lagi pada kita. Babi tak masuk neraka. Pas kita untuk ngaji fardu ain ni berat pada kita kata berat saja. Tapi dok rasa mulia lagu tu. Nabi Muhammad tak pernah hajar hina makhluk Tuhan.
Nabi Muhammad royak babi ni najis, kena dipakai. Mu basuh, mu jangan duk supuh dia. Tu bukan ajaran ambo. Ada Nabi Muhammad ajar, supuh ke babi 10 kali sehari. Ada. Makhluk tu hai ke? Sebab tu wali kata babi ni comel. Oh, demo jangan duk kata lagu tu babi pun comel. Makhluk tu hai, mu boleh buat setara tu. Hidung dia lagu tu kau apa? Mu hok bisa teknologi ke apa? Boleh buat dia seko. Oh tak boleh buat. Pah? Makhluk ni tu hai buat ni. Mu tak nampak kau tu hai kita je buat. Comel lah dia. Yang kau tu hai kita buat. Sebab tu orang nampak huduh, nampak hina. Kata pula dengan mulut makhluk tu hai ni berdosa pun dia. Bukan kata ulama, orang lain pun tak boleh kata belaka lah. Jadi lagu tu menghina tu mengundang marah tu hai lagu tu. Amo jawab secara umum. Semua makhluk Tuhan tak boleh hina belaka. Bukan kata ulama, manusia, menteri tak boleh hina dia. Nah, tak boleh belaka tu. Ni makhluk ni boleh hina. Makhluk ni tak boleh hina. Nah. Tak boleh hina. Kena minta hidayah, minta petunjuk kepada dia. Nah, ni duduk hina. Bukan kerja kita Nabi Muhammad kata, bukan kerja ambo. Ambo ni nabi, orang bawa agama, kerja lah anak ke orang. Kerja ambo wi penerangan, doa kebaikan kepada dia. Ni sikit-sikit hina, sikit-sikit hina. Budaya hina, caci maki ni hak ni dok kata hak ni, hak ni dok kata hak ni. Tak menambah iman kita. Buai budaya lagu tu. Cari budaya hak ikut Nabi Muhammad. Adakah benar orang lelaki makruh pakai baju warna kuning? Sudah hamba pakai baju warna kuning ni. Makruh kau dak? Ya, makruh hukum dia. Nabi larang seorang lelaki pakai baju warna kuning. Kuning lagu mana? Okey tengok. Kuning za'faron dia panggil. Za'faron tahu dah? Za'faron hok bubuh dalam air tu, maka kita kacau-kacau jadi warna kuning. Wak makan nasi, wak kuning ke apa. Orang zaman dulu, za'faron ni, dia buat warna, dia celup kain jadi warna za'faron. Dia buat pewarna baju. Za'faron ini adalah kegunaan wanita. Orang Tino dulu buat pakaian dia dan buat wangi dia za'faron. Maka orang jatuh Nabi lagi pakai baju celup za'faron lagu ni. Nak menyamai dengan perbuatan perempuan. Tu hujah dia pakai warna kuning. So, ulama kata kerana orang Arab dulu za'faron ni guna untuk perempuan. Dan za'faron ni menyebabkan naik nafsu. Kita pakai baju lagu tu naik seh Rabbana. Maka tak sesuai kita orang jatuh pakai benda lagu tu. Untuk dengan orang rumah tak apalah. Ni pakai saja-saja. Baju za'faron. Maka hukum dia haram katanya Nabi. Mazhab kita tak boleh pakai haram. Kedua, baju warna kuning ni nak menyamai dengan agama lain. Ada riwayat kata menyamai dengan agama tokcak, agama apa dia. Nah, kita pakai kain nak serupa dengan dia. Tu tak boleh kerana apa? Nak menyamai dengan agama lain. Dua hujah. Tapi kalau pakai baju kuning tak serupa lah kuning tokcaknya, hukum dia boleh. Dan Nabi pernah mencelup baju dia dengan warna kuning. Warna apa dia? Kuning warna. Kuning muda lagu tu, kuning lusuh gitu. Nabi celup serbai dia warna kuning. Nabi celup baju dia warna kuning. Nabi pernah pakai juga? Ya. Hak dilarangnya, hak sebab saat ni. Macam za'faron kau apa dia. Warna kuning. Ya, dia kuning hak tu dilarang kerana apa? Hak tu wangi perempuan tu. Dan benda tu menaikkan nafsu. Tu disebut dalam kitab-kitab syarah Syama'il, hujah dia lagu tu. Boleh kodok kita buat badan haji untuk ibu bapa yang dah meninggal? Boleh lah badan haji. Ya wajib buat haji bagi ibu bapa. Kalau ibu bapa tu ketika dia hidup, dia wajib haji. Misalnya dia ada pitih, mak pok kita derak kat lain boleh.
sipai pitih juga pergi ke Mekah tak segi. Maka dia wajib, maka mati tu mati berdosa, tak buat haji dan dia mampu. Apabila lagu tu dia ada hutang dengan Tuhan, maka saka ni sebelum bagi saka ambil pitih buat pergi haji untuk dia niat haji ke dia. Tapi kalau ayah kita masa dia hidup tak wajib haji, misalnya dia orang susah, tiba-tiba apabila dia mati pun tak ada tinggal saka ke apa dia, kita ada pitih, wajib kau dok buat badan haji, sunat sahaja. Nah. Apa hukum derhaka kepada ibu bapa? Nabi ayat dah haram derhaka kepada ibu bapa. Siapa dia derhaka kepada ibu bapa? Jawab apa dia? Anak-anak dia akan derhaka kepada dia. Lagu tu. Adakah kira dengan taubat saja? Taubat tak boleh. Kita salah dengan orang ni, dengan ibu bapa ni orang ke? Kena pergi minta maaf lah dengan dia. Jangan duk taubat seorang. Duk taubat dalam rumah. Kita tak balas dengan orang tua. Tak boleh. Kena pergi buat. Bagaimana cara nak menghadapi ibu yang menyakitkan hati? Nak kata ke mana? Rezeki kita boleh ibu lagu tu. Nak kata ke mana? Ujian kita tu. Nak kata lagu mana? Ada orang tu tak uji dia dengan orang tua. Ada orang diuji dengan orang tua. Tak syarat apabila sebut ibu bapa tu baik belaka. Ada ibu bapa tak bertanggungjawab, ada. Ada ibu bapa jahat, ada. Ada macam-macam. Maka hak tu kena sabarlah. Kita kena anggap dia tu, bukan anggap memang dia ibu kita. Maka apabila ibu kita, ya benar, dia ibu kita. Gapo-gapo pun dia kata kau ingat dia ibu kita. Jangan lawan, jangan kata, jangan buat senyap. Tak kata apa. Hak moleknya lagu tu. Kita nak jawab tegur boleh. Ayo gini, mak lagu ni gini. Boleh royak molek-molek. Masalah dia nak berdoa dengan kita, nak marah kita tu ikut dia. Kita kecek kena ada adab sebab dia ibu kita. Kalau orang lain memang bergocoh lama dah, agak orang tua kita ya. Jadi kena ingat dia tu ibu kita. Nak tegur kau nak gapo, ingat tu adab tu kena jaga. Dia buat silap, jangan kita ikut juga. Kita buat silap juga. Ujian tu kena sabarlah, boleh pahala banyak. Mohon penjelasan hukum perempuan bermusafir tanpa mahram. Tak boleh musafir tanpa mahram. Hukum dia haram kerana nak jaga takut berlaku benda-benda yang tidak diingini. Maka Nabi larang orang tina musafir seorang diri. Lo ni ke bahaya. Pergi kerja tengah malam, jalan sore, kelik tengah malam, pergi pagi-pagi, pergi bunuh, pergi macam-macam. Kawan tu tak pakai baju ketat ke apa, dia pakai kurung tu. Padahal sore tengah malam, bahaya. Nabi Muhammad larang, tiba-tiba dia mau buat juga. Padahal berlaku, menangis tak berlaku lah jawapan dia. Kalau terpaksa macam mana? Terpaksa lagu mana terpaksa tu? Kait dengan agama ke? Kait dengan nyawa. Kau terpaksa ni kena sebut terpaksa. Contoh suami sakit, tidak ada mahram lain ahli keluarga, terpaksa ambil anak di IPTA. Adapun anak pun hanya perempuan saja. Sudahlah. Kena pisah jugalah. Molek tu kena teman, ajak orang teman ni. Jangan buat debel gi seorang. Tak ada orang nak teman. Semua kapur hamba mati belaka. Tak apa boleh. Hak ni ada ke boleh telefon, jangan buat cerita lagu tu nampak terdesak telajuk ni. Buat dulu, ejah dulu. Kalau tak boleh sangat, baru dibenarkan. Paksa lah nak kata mana. Paksa tu bukan kita keinginan kita. Tapi hak tu pun tak molek lagi katanya ulama. Ustaz, adakah seorang itu masih dikira kafir kalau dia hanya sempat bersaksi Allah dan Rasul hanya dalam hati tanpa mengucapkan sirahnya dan meninggal? Orang ni beriman dengan Tuhan, dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak pernah lafaz syahadah. Orang ni kafir, dihukum ke kafir di dunia. Sepakat Asy'ariyah dengan Maturidi dihukum ke kafir di atas muka dunia. Akhirat apa hukum dia? Katanya Imam Maturidi kata Islam dia. Sebab imam-imam ni dari hati saja, tak syarat lapah kat orang. Lapah kat orang ni supaya dia dihukum ke atas muka dunia dia orang Islam. Mana kalau apabila dia beriman dari hati, akhirat dia beriman. Katanya Imam Abu Hasan Asy'ari kata dak,
apabila kafir dunia, akhirat pun kafir. Tak ada istilah kafir dunia, akhirat tak kafir. Tak, kafir juga. Dah dunia dia kafir. Akhirat dia bang kafir dia. Gitu juga. Adakah syahadah diterima kalau dia hanya mengikut saja apa yang diucap tanpa memahami sirah tersebut? Tak boleh. Dia kena faham lah sirah asyhadu alla tu gapo dia. Dia kena sebut gapo dia. Nama kaya ingat lagu kau gapo dia. Sebab tu geger dulu masalah nyanyi lagu Raihan dia. Asyhadu alla, Cina duk menyanyi, India duk menyanyi. Asyhadu. Lepas tu masuk Islam kau duk. Dia sebut tak tahu gapo dia dan dia tidak iktiraf pun gitu. Maka tidak masuk Islam. Orang mati hari Jumaat dikira mati syahid akhirat. Ya tak kena seksa kubur. Antara kelebihan mati pada hari Jumaat, seksa kubur tidak akan berlaku pada dia. Suka. Tapi lepas pada bangun pula juga. Akhirat kena melapar, kena nipah juga. Tapi dalam kubur, Nabi Muhammad wayak dah, jahat setara mana mati hari Jumaat, selamat dia. Ada kubur, janji. Tuhan dia janji tak buat sungguh. Dalam kubur, tak ada kena gapo dia, akhirat pula lah. Kena nipah, kena gapo dia tu, akhirat pula. Berkaitan dengan solat Jumaat, ada dua orang makmum, A dengan B, yang tertinggal rakaat. Bila lepas imam bagi salam, maka bangunlah makmum untuk lekatkan rakaat. Bangun tu tiba-tiba makmum B undur selakah. Lepas tu buat makmum A jadi imam. Ada kau dalam kitab fiqh berjemaah situasi lagu ni? Ada. Tetapi tidak afdal. Misalnya kita mari lewat dengan saing kita, dia dengan tok imam 2 rakaat. Ataupun dia dah 3 rakaat, tambah 1 rakaat lagi. Maka lepas pada tok imam salam pun kita bangun. Dia pun bangun juga sama-sama 1 rakaat. Maka semaya sore lah ni 3 rakaat dia berimam. Ada orang nak berimam sampai akhir, dia pun turun. Sebelah guru dia niat jadi imam hak ni pula. Saat ni berimam waktu dah. Maka hukum dia boleh? Ya boleh. Tetapi tidak afdal. Afdalnya kita dapat dah ke pahala berimam dengan tu imam tu, maka kekalkan. Biar kita semaya sore pun dapat pahala imam tu lebih afdal. Kalau kita undur berimam dengan hak ni pula, dapat fadilat jemaah kedua panggil. Sekali jemaah ni afdal ni, jemaah pertama ni. Jemaah kedua, maka separuh afdal, separuh tidak afdal semaya kita jadi. Afdalnya kekalkan biar semaya sampai gitu sampai habis. Biar kekal boleh pahala dengan jemaah yang pertama. Ustaz saya kerja sebagai medik offshore di South Africa. Soalan saya adalah berkaitan dengan status halal makanan yang menggunakan tempat masuk yang sama untuk memakai bangkai daging khinzir. Ada pula makanan lain seperti roti sekuk tidak mengenyangkan saya. Adakah saya dalam keadaan darurat sekiranya makanan tadi adalah haram dimakan? Kalau bakar sekali, hok ni bakar daging babi, pas kita tunggu dia ambil, kita pun bakar ikan spila kita. Tak boleh bekah ke daging babi, tak boleh lah, kena basuh lah. Basuh, cuci gapo dia, guna tak apa. Kalau ngai gapo dah? Dengan air seluk lah basuhnya. Lepas tu basuh cuci kita guna. Basuhlah sikitnya, pasal dah nak kata guna dah. Jangan buat tak nampak gitu kalau tahu. Gunalah, carilah inisiatif jaga sikit agama kita, jangan buat mudah sangat Situasi yang sama. Makanan seperti ayam, daging tidak diketahui cara sembelihnya. Adakah halal dimakan? Terima kasih Ustaz kesayangan hamba. Gini. Kalau kawasan tu kawasan orang Islam, maka hukum dia daging tu halal. Kambing tu halal, ayam tu halal. Kita pergi kedai ni, dekat ni orang kacik iyih kau apa dia. Memang orang Islam saja situ. Tiba-tiba tengok orang jual ayam. Cuik. Apa dia malas ni? Katanya orang jual tu, "Rocik ni khabar kau duk?" Hamba orang Islam je duk. Orang belum hamba orang Islam. Kapung hamba orang Islam. Tanya kepada dia, "Napa sangat rocik ni jahil? Napa kau tasawuf? Napa sangat kata?" Kita ingat tasawuf dia tanya. Bismillah kata. Bahasa jahil. Tasawuf apa? Tasawuf bukan cara lagu tu tanya. Ya kena betul dengan pekoh dulu. Pekoh kata tak payah tanya. Orang Islam belum pernah kata. Maka sembelih. Lain kalau kita
Gi kedai orang kafir. Ada syok. Kepok dia sebelah. Kita duk Amerika kau gapo dia. Maka tu baru kita boleh syok. Boleh bimbang, boleh gapo dia. Status halal dia diragui. Kalau benda ni tak diisytihalal, tak boleh makan. Tapi kalau tempat negara Islam, semua boleh makan. Kecuali jelas dia tulis. Hari ini saya repih tekuk. Jelas. Nami mampu repih tekuk. Jelas. Baru tak boleh makan. Selagi mana dia tak beri kenyataan benda tu haram, kalau kawasan orang Islam belakang, baru boleh makan belakang. Ni duk cobek tu. Ambo tengok di Malaysia ni bagus sungguh. Benda siap benda makan ni tulis halal. Ambo ngaji di Amir sebutih habuk halal tak ada. Pelik sungguh tapi pok dia makan belaka. Tengok, heran sungguh kata. Halal tak ada. Sekuk. Pak kita sekuk roti cana mesti ada kena tulis halal. Warak sungguh Malaysia ni wali. Tepat orang tu warak dah tu dia tapi tak ada. Ambo tengok belik tak ada halal. Ya tak ada sistem cari halal. Oh pelik sungguh. Warung pak kita tu kata. Tempat kita warung sebenarnya. Nak Islam apa dia lagi? Islam habis ring dah negara kita Saya seorang tukang urut. Sejak akhir-akhir ni bila saya urut orang ada tempat-tempat tertentu bila diurut orang tu akan menjerit. Jerit lah maknanya menangis. Kau apa dia tepik. Ada menangis. Ada hak mutah. Saya jadi takut dan nak urut orang. Saya tak ada ilmu. Saya minta dengan orang alim. Tapi saya minta dengan yang alim. Tuhan kali. Saya nak minta ustaz ijazah ke amalan untuk saya beramal. Amalan untuk mengurut ni baca ayat kursi. Baca 3 ku. Selawat ke Nabi. Bacalah. Ni kita sebut dah dulu dah. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz wallahu khairun hafizah. Koci sini. Batu urutlah. Supaya racun-racun hatu-hatu dalam tubuh dia ni tak naik kepada kita. Petua untuk hilangkan gastrik yang teruk. Ambo ada gastrik. Kamu, petua nak hilangkan gastrik tu ya. Makan nasi jangan siapa masuk angin. Pagi hari bahan nasi banyak selalu. Jangan tunggu pagi makan sikit-sikit nak tunggu nak makan zuhur. Tak usah. Bahaya di gastrik lah. Lepas tu, time pedih perut ni jangan makan benda pedas. Jangan makan benda gapo. Time mari gastrik, ambil garam sikit kemel. Tu cara nak hilangkan gastrik. Gastrik ni macam-macam ya kait dengan makanan sebenarnya. Jaga makanan insya-Allah gastrik kita terjaga. Jika kita berjemaah dengan isteri macam mana isteri makmum nak tegur imam jika terlupa rakaat. Tegur dengan tepuk. Dia ada berapa kaya? 4 ko 9 cara. Angin tepuk atas paha. Gitu. Tepuk gitu. Jangan main tepuk ama. Tepuk ama belalai kupu-kupu. Bukan lagu tu. Tepuk gini ikutlah. Hak betul tepuk. Biar dia bunyi kelepuk. Berarti dia salah. Tu cara orang Tino tegur. Orang jatuh, subhanallah. Tu cara tegur dia. Orang jatuh tak apa bunyi suara. Tak ada masalah. Orang Tino tak boleh bunyi suara. Dia kena tepuk. Dia tanda dia tegur lah tu. Tepuk kuat biar bunyi. Jangan tepuk slow. Tepuk slow tak bunyi apa. Dia kena tepuk kuat sikit. Biar dia bunyi. Biar dia kejut situ. Adakah roh si mati boleh datang berjumpa keluarga dan orang yang dia sayang lepas pada malaikat menarik roh si mati? Terima kasih Ustaz. Moga Allah kurnia kesihatan baik buat Ustaz sentiasa dalam rahmat kerana kasih saya dia. Amin. Masalah roh akan berjumpa dengan keluarga dia tu sabit dengan hadis. Banyak hadis meriwayatkan lepas pada roh tu cabut nyawa, dia akan mari jumpa dengan keluarga dia, dia akan tengok keluarga dia. Dia akan tengok diri dia. Ketika dia ada mandi, dia akan turun semula. Lepas pada diletakkan dia sijing kau iling turun, dia akan tengok. Dia ada tepek atas ni. Dia akan tengok orang mandi dia, siapa dia kenal. Siapa dia mandi mayat ambo. Orang wagi dia, orang kapal dia nampak belakang. Tu imam duduk semaya ke dia. Orang duduk pikul dia, anak bini dia duduk menaung, duduk jerit, duduk berapa dia. Dia kenal belakang.
Lepas 2-3 hari lepas minggu mari pula. Orang tua dulu kat malam-malam Jumaat. Awal-awal taruh kat nasi-nasi sikit tu. Mek nak kelik tu. Taruh tu kat nasi sikit. Kicap sikit. Mek beri kicap. Tengok. Beri taruh nasi. Ya bukan nak makan nasi tu. Maksud dia, malam-malam Jumaat baca Yasin kat orang tua. Baca Qul Huwallah kat orang tua. Malaikat orang mati ni dia akan mari. Dia ada hari-hari tertentu dia akan mari. Mari dia duduk depan muka pintu rumah. Ya apa dia? Lepas pada dia mati dia kata, kata bini ambo. Habis dah harta ambo wi kedai mo belaka dah tu. Wakah boleh saka kedai mo dah. Kok ambo saya kena tinggal juga tinggal bini dia. Tak ada ko nasi-nasi ko ambo. Harta ambo habis dah demo ambil bolok belaka dah. Nasi-nasi kepal tak ada ko. Ita bini dia. Bini dia duduk belecu. Duduk pakai make up. Tak baca Quran, tak baca apa dia. Bini ambo silap pilih kakak ni. Quran tak reti baca, tak tahu apa ni. Gi dia bilik anak jantan dia. Ita bilik anak jantan dia. Allah anak jantan kesayangan ambo ni duk tatai duduk gapo habis pitih banyak mana dah ayah sakit pinggang nyakit stroke kena kimung belakalah kata. Tak ada ko nasi-nasi ayah nak ko ayah sikit. Tengok anak dia duk main game. Counter Strike, pau. Allah bodohnya anak aku. Aku hodok saya kakak ni tak wi penat lagu ni. Lari pula. Lari cari bilik anak tina dia. Allah anak kesayangan ayah ni. Allah lah. Gapo dia monok boleh belaka. Ayah beli belaka kata. Tak ada ko nasi-nasi kat ayah ko laparnya lah ayah. Ngas rabuk ngap gapo dia. Tengok anak tina dia duduk mesej dengan jantan. Hello boyo prank. Ni gila prank mari ni. Boyo prank gila prank. Duk main berok. Katanya pok dia tak pakai sungguh anak tino ambo. Hok saya hok ni lah. Dulu orang suruh ngaji agama, suruh hatam ngaji agama, biar suka sikit orang tua ambo tak dengar. Silap ambo. Pero anak jadi lagu ni. Nyesalnya. Kalau aku tahu aku tikai belakang ni. Bini ambo nombor 1 ambo tikai Quran pun tak baca kat ambo. Anak tino pada berdeh biar mati awal-awal lagi. Kakak ni Quran tak baca, Allah tak baca kat ambo. Kelik dia. Kelik tu gak mepeh kubur. Sain dia, hok soko, hok ngaji agama tu gak kelik tu gak soko. Baju comel kemah kelik kubur. Guana tu bunyi. Kawe tu mepeh, baju serabut, makan lapar. Guana tu. Tak ada apa dia kau kelik rumah ni. Puaka sungguh rumah hamba. Pitih ratus ribu hamba buat rumah. Tak ada jasa lasu kata. Bini gelemah sampai kaki pakar. Tak ada buat kebajikan langsung kat hamba. Hok ngaji agama. Hamba jumpa bini hamba duk baca Quran. Dia duk sedekah. Dia buat makluk. Dia buat gapo. Buat ngatik kat hamba. Sukanya. Anak jantan hamba duk baca Quran, duduk mengajar orang, duk mengajar tahfiz, duduk baca. Suka hamba bolehnya. Gi alik tino pula tutup aurat tak taat kepada suami. Kenyai hamba. Ni ya ada benda bedu kawan tu. Gelik hok ni serabut belai muka. Tu kata kita dia mati tahulah nak setara mananya. Dunia nampak dah setara mananya. Hok kita hodok saya tu musuh kita ni. Hok kita tak minat hok agama, hok pondok, hok apa dia, hok ibadat, hok kebajikan, hok tu hok serabut. Sedekah hok tu membantu kita. Ada riwayat dalam hadis dalam kitab sebut. Memang dia kelik akan tengok masing-masing. Dan orang mati kubur ni supaya orang hidup. Misalnya hari ni orang tanah baru. Orang tanah. Maka orang kubur akan tanya. Demo orang mana? Baru mari Baru mari. Lepas pada kena apa dia je mana? Demo orang mana? Ambo orang kapun ni. Demo orang kapun ni. Ambo orang kapun ni juga. Demo kenal keluarga tu. Keluarga apa dia? Keluarga ambo lah. Ambo mati dah. Ambo tak ingat ambo hidup lagi. Kalau kita ni mati dah. Tak ingat dia kita mati dah. Demo keluarga demo. Masa ambo tinggal, ambo mati 15 tahun dah. Mana keluarga ambo tak ada nak gicek.
Katanya molek, masya-Allah anak tino demo perangai gini sokor dia. Ni cuik tanya. Ambo tinggal mati 10 tahun dah. Lagu mana anak bini ambo? Bini demo lepas pada ambo ingat tu. Ambo kan demo mati dah dia 10 tahun dah. Masa lepas pada demo meninggal sikit tu gak nikah lain dah. Cari jatah selalu kata. Kalau Allah tak baca. Dah ke demo habis bolok harta. Anak tino karuk habis. Kok jatah habis duk mai pay kuda. Senyap dia. Ya, tak ada tanya. Bakal klik tidur. Toleh ke apa dia? Ni penat. Tu perbualan orang dalam kubur. Bukan cerita lawak ni, memang lagu tu. Dalam hadis, dalam kitab sebut, orang mati ni lagu tu. Kalau sore mari nanya lalu. Lagu mana Tok Imam hari tu lah. Royak cerita, tanya masalah kapung ni. Orang baru siapa ni. Royak cerita. Gitu. Sebab tu kita kena baca Quran Allah, baca ayat kursi, hadiah ke orang tu. Jangan waktu ingat lagu tu. Dia nak sangat pahala kita. Dia tak lewat dah. Ikut orang kalau tanya orang kubur nak apa, nak bersikir. Nak mari mengaji, fardu ain, nak mari menadah. Masa hidup tak kat syarah. Tak usah mari pasal kakak tu. Tapi dia mati nak mari menadah, nak mari mengaji, nak mari berzikir, nak mari duduk atas masjid. Tak payah masa tu dah. Minta ijazah doa amalan yang buat ke panah bagai hilang untuk bagi anak muda faham dan pelajaran. Amalan buat panah bagai hilang. Baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca ulang banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Lepas tu jaga air semaya. Lepas tu pakai cincin akik yaman. Tu antara benda-benda yang menyebabkan tubuh kita jadi payah nak marah. Lepas tu jangan ajar marah ni ikut sangat. Ni nak marah, kau ambil benda pekung. Jangan ajar. Sebab tu kita kalau ajar marah ni ikut sudah. Ajar marah sikit, napa bini. Sudah. Kita start ya sekali. Sudah. Jadi ingat tangan selalu. Sikit-sikit, air selalu. Jadi jangan ajar kat tangan. Dia kita tak ajar tak apalah. Ni dia start ajar. Faham mula tak boleh. Hamba tahu jadi napa bini. Tak tahu lagu mana. Kita ajar. Dulu kita bukan jadi napa bini. Tapi dia ajar kat ping-ping. Ingat selalu. Kabar-kabar. Tak kabar dia singgah. Dia tangan pipi. Ada perangai gitu. Jadi jangan ajar. Ikut perasaan marah. Kalau kita nak marah. Kita hidup senyap. Ambil air semaya. Dia belajar senyap. Belajar. Mula-mula nak buat tu payah lah. Kali kedua kau orang ni. Akhir sekali beres. Ni tak saya ajar. Tiba-tiba nak. Yang kena ajar. Saya pernah tersalah baca dalam sujud. Subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim. Adakah batal solat saya? Tidak batal. Zikir juga. Tidak batal. Subhanallahil azim tak apa. Maknanya tak batal lah perkataan itu. Subhana rabbiyal azim leh wa bihamdih. Nyobah subhanallahil azim pula. Balik. Kali tu ingat. Ambo dulu baca lama mana subhanallahil azim wa bihamdih. Lah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim. Salah. Batal, tak batal, tak ada masalah apa. Zikir sahaja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Baca Fatihah tu niat kat orang tua. Hadir majlis ilmu pun niat kat orang tua. Ngajar kau mengaji, insya-Allah boleh pahala siapa dia. Kita tak sempat buat baik kepada ibu bapa ketika hidup, ketika mati buat tak lewat, tak terlambat. Wallahu a'lam. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar.
Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.